ikutkan kalau kita dah sambung yang ni dekat motor, kita on switch dekat motor, lagi senang dia baca. Tapi yang macam ni kita tak sambung dekat motor. Assalamualaikum. Okey, kali ni aku nak kongsi sikit berkenaan CDI Cozy. Yang ni Cozy jenis 8 meg punya. Kalau tengok sini, yang aku beli ni untuk Wave 125 punya. Kotak dia macam ni je. Okey, kotak dia. Nanti kita tengok dalam dia macam mana. Lepas tu aku akan tunjuk sekali kita nak guna software dia macam mana. Okey, yang aku beli ni aku beli dekat Shopee. Aku beli yang dah siap dia buat mode yang kita nak mode letup-letup semua tu. Tapi kalau kita nak reset balik mode tu tak ada masalah, boleh je. Nanti aku tunjuk macam mana. Yang ni Wave 125 punya. Okey, kita tengok dalam dia macam mana. Okey, dalam dia macam ni. Okey, yang ni yang aku cakap tu. CDI ni aku beli. Dia punya seller dah buat siap-siap dia punya setting dia. Setiap dia ada 8 mode. Setiap mode ni adalah dia punya setting-setting dia. Dia buat. Satu biasa. Yang ni 2 letup-letup dah. Hingga 8 ni lain-lain lah. Tapi kalau kita tak nak pun, kita beli. Kita buat sendiri pun tak ada masalah. Kita kena ada laptop lah, tak pun komputer kan. Kita nak buat sendiri Mac tu. Untuk kita adjust balik dia punya degree. Okey, yang ni tak ada masalah pun. Nak beli yang jenis tak ada macam ni pun tak apa. Sebab dia akan dapat yang jenis dia punya graph dia naik. Tapi aku beli yang macam ni sebab aku nak buat, aku nak tunjuk kalau kita beli yang macam ni. Cuma yang ni sebenarnya mode semua ni bagi aku show off je. Dia bukan untuk lajukan motor ke apa. Dan untuk mode yang letup-letup ke apa ni, ikutkan tak berapa elok untuk motor kita. Jadi untuk aku tak galakkan pakai yang jenis letup-letup ke apa ni. Tak apa, yang ni nanti kita cerita. Kita tengok barang dia dulu. Okey, yang kita dapat CDI. Lepas tu kita dapat CD dia. Yang dia ada dia punya software dia. Kita dapat remote dia. Tu kita tekan mode 1 hingga 8. Lepas tu yang ni kita dapat dia punya connector daripada CDI nak sambung dekat laptop ataupun komputer. Okey, kita tengok dulu CDI dia. CDI dia macam ni. Okey, kat sini ada tulisan sikit kan, tapi tak jelas sangat. Sini pun ada, dekat belakang ni pun ada. Okey, nampak Okey. Yang ni Wave 125 punya, ada 4 pin. Untuk EFI dia lain lah. EFI dia 5 pin. Ni Wave 125 punya. Okey, dia punya macam ni. Satu lagi EFI dia akan ada satu wire merah kat sini. Tapi untuk Wave 125 ni dia macam ni je. CDI dia macam ni. CD dia kosong macam ni je. Nanti aku tunjuk cara install dia macam mana CD ni. Untuk aku yang macam aku ni, laptop aku ni tak ada tempat CD. Dia kalau ada tempat CD tu lagi senang kan. Tapi nanti aku tunjuk macam mana aku masukkan software ni kat dalam laptop ni. Lepas tu dia punya remote. Remote ni macam biasa. Okey, remote dia. Remote ni nanti kita cocok kat sini. Lepas tu kita boleh tekan lah nak Mac berapa. Tapi kalau kita tak nak pakai remote ni pun boleh kita cabut. Kita pakai CDI ni saja. Kini lepas kita dah set berapa Mac berapa kita nak pakai. Kita nak pakai nombor 3 ke kan. Lepas tu kita cabut. Okey, tak ada masalah. Dekat remote ni kita boleh adjust nombor je lah. Untuk kita nak adjust degree dia punya graph semua tu, yang tu kita kena pakai software. Kita masuk yang ni, yang aku cakap tadi. Okey, yang ni dia punya wire dia. Sama juga kita sambung dekat sini. Sambung dekat sini soket ni. Okey, ni kita sambung dekat yang nanti aku sambung dekat laptop lah. Okey, macam ni.
Okey, jom aku tunjuk software dia. Okey, macam laptop aku ni, aku tak ada tempat nak letak CD ni. Jadi cara aku cari satu komputer yang boleh letak CD. Aku masukkan CD ataupun pergi CC ke apa kan. Lepas tu nanti yang data yang dekat sini nanti dia akan keluar. Cari satu pendrive, kita copy je, kita masuk je ke dalam pendrive ni. Sekejap aku tunjuk contoh. Okey, kita copy yang dua ni. Kita copy yang dua dia punya file ni. Yang aku birukan. Kita masukkan ke dalam pendrive ni. Lepas tu nanti kita buka je lah dekat laptop. Tapi kalau kita nak buka terus dekat sini pun boleh. Ni contoh aku buka. Aku dah copy dah ke dalam pendrive ni. Jadi aku dah boleh buka dekat laptop aku. Okey, aku dah masukkan software ni dekat laptop aku. Kalau perasan dekat sini ada dua. FTDI dengan Cozy CDI Pro ni. Untuk yang pertama kali masuk software ni dekat laptop dia, install dulu dia punya ni drive ni, FTDI ni. Kita buka je, nanti dia akan install lah. Kita double klik, nanti dia akan install. Lepas tu baru nanti kita sambung kita punya CDI. Okey, kita sambung dulu CDI tadi kan. Kita sambung yang soket yang aku cakap tadi. Soket yang ni kita sambung dulu. Yang ni pastikan dia punya ni masuk betul-betul. Yang ni kita masuk dekat laptop. Kita masuk dulu, baru kita buka software. Okey, dah masuk. CDI dah masuk, kita buka. Lepas tu baru kita on. Okey, kalau kita tak install yang aku cakap tadi tu, kemungkinan kita tak dapat nak on yang ni. Kalau ada masalah dekat sini, kemungkinan kita tak install yang tadi tu, yang aku cakap yang mula-mula tu kan. Kalau kita tak dapat masuk yang ni lah. Ataupun sambungan tak masuk betul. Okey, kalau dekat sini, kalau kita perasan, dia ada yang nak panah ke atas dengan yang dekat bawah ni kan. Senang lah, senang nampak yang dekat sini kan. Okey, untuk kita baca data kat dalam CDI ni, yang ni untuk kita yang anak panah naik atas ni untuk kita baca kita punya data kat dalam CDI ni. Yang lagi satu ni untuk kita perbaharui data yang kita dah buat. Contoh kita dah buat yang baru kan, data kat sini. Kita dah buat yang baru, kita tekan ni. Tapi jangan tekan lah kalau kita tak buat lagi. Okey, macam aku ni, CDI ni aku baru beli. Dan seller dah buat dah dia punya software. Jadi untuk aku baca dulu software yang dia dah buat. Aku tekan je yang ni, nanti akan baca. Okey, untuk yang ni pula, kalau kita tak dapat baca, contoh kita tekan-tekan dia sama je. Kemungkinan yang tu kita kena keluar balik software ni. Kita keluar, kita soket ni kita buka pasang sampailah dia dapat baca. Sebab macam tu, kebiasaannya sebab ikutkan kalau kita dah sambung yang ni dekat motor, kita on switch dekat motor, lagi senang dia baca. Tapi yang macam ni kita tak sambung dekat motor, dia susah sikit kita nak baca, kadang-kadang tak dapat lah. Yang ni dia nak baca, yang ni dia nak tulis. Ikutkan tak ada masalah lah, tapi kita kena betul-betul lah. Okey, yang ni yang aku dapat, yang aku cakap lah. Yang kita dah beli daripada seller, dia dah bagi macam ni. Cuma yang dekat sini, ikutkan hari tu aku dapat tu, dia punya setting tu dia tak, mungkin dia tak save lah kot. Jadi seller suruh aku buat balik lah. Dia bagi aku punya Mac semua kan. Jadi aku buat je. Ni contoh lah, contoh 1, 2. Ni contoh sebab tiap seller dia lain-lain dia punya setting tu. Dan yang macam aku cakap tadi lah, ni untuk show off je, untuk saja-saja je lah kan, nak buat letup-letup apa kan. Tapi tak ada, cakap tak ada buat laju untuk motor pun. Okey, kalau dekat sini, kalau perasan, CDI ni, apa yang dia boleh buat? Dia boleh adjust RPM ni, dia boleh adjust degree. Dan ni, bawah ni semua dia boleh adjust ni. Kat sini kita semua kita boleh nak type
kita nak tulis kan. Okay, ni aku tunjuk contoh je lah. Kita nak tulis apa-apa kan, boleh kat sini. Dan dekat sini pun kita boleh nak kosongkan ke apa semua. Okey, untuk yang mana kan, yang mana cakap apa, takut CDI racing ni nanti floating lah, tak ada cut off lah, tak ada cut off. Nah, dekat sini dah nak cut off apa, RPM 1000 pun boleh. Nah, nak cut off RPM 1000 pun boleh. Dekat sini kita boleh set dia punya RPM limit. Kita boleh nak buat cut off kita berapa kan. Kat sini nak buat 11,000 ke 12,000 ke, semua boleh. Okey. Untuk yang dekat degree ni, yang ni kita adjust dia punya before TDC, maksudnya kita punya degree api. Yang ni kena belajar lagi lah untuk kita setting ni semua ni. Yang tu mungkin next video kot aku buat, sebab yang ni aku nak review CDI ni je. Okey. Untuk contoh kan, macam aku cakap tadi, kita dah beli macam ni. Kalau kita tak tekan ni, contoh aku dah ubah macam ni kan. Aku dah ubah apa, biasanya kalau kita tak tekan ni, biasanya dia tak akan masuk dekat dalam CDI ni. Okey, aku tunjuk macam mana kita nak save data ni yang dah dibuat. Contoh aku dah beli data dia dah macam ni. Lepas tu aku nak reset, jadi aku ingat aku nak simpan dulu data yang dah dibuat ni. Jadi aku tunjuk macam mana cara dia. Lepas tu kita akan reset standard kilang dia. Okey, aku tunjuk dulu macam mana. Untuk yang pertama kali nak simpan ni, data dia ni, kita kena simpan dulu. Macam aku ni kan. Aku buat dulu satu folder. Aku cari dekat, okey, dekat CDI ni kan. Aku buat satu folder dulu. Okey, aku buat satu folder. Okey. Contoh kat sini aku save sebagai ni dah seller punya setting lah. Kalau kita takut hilang dia punya dah data yang dia buat kita simpan dulu. Okey, dah siap simpan ni. Jadi lepas tu kita dah boleh dah kita nak ubah-ubah yang degree. Contohlah kita dekat sini kita nak ubah lain lagi kan. Kita nak ubah macam-macam mana pun kita ubah je. Lepas tu kita yang ni dah yang terbaru, maksudnya kita dah ubah. Jadi kita nak simpan lagi yang terbaru pula. Kita buat lagi satu. Kita simpan je yang dekat tadi kan, kat data ni kan. Okey, yang ni aku tulis sebagai baru. Contoh ini kan. Aku save. Okey. Jadi contohlah kalau kita nak buka yang tadi tu, kita open, kita tekan je yang ni, yang seller tulis dia kan. Kita dah dapat yang data yang asal tu. Jadi kalau aku nak data yang tadi tu, yang baru tu, aku buka je. Aku open. Dah. Lepas tu aku tulis je kat dalam CDI ni. Yang ni aku masukkan data dia kat dalam CDI. Okey. Kat sini dah clear cara-cara dia kan. Contoh aku yang ni, jadi data yang terbaru yang ni sebab aku dah masukkan yang ni. Tapi kalau kita nak pakai yang asal balik pada seller, kita masuk yang tadi. Okey, untuk dapat, sebabkan kita dah beli CDI ni yang dah siap di setting, jadi kita nak original dia macam mana, setting asal dia, kita reset je. Kita tekan je reset ni. Kita tekan reset. Okey, ni adalah degree original dia. Kiranya standard kilang standard kilang daripada CDI ni. Nampak degree dia akan makin menaik. Okey, untuk yang ni, antara kita nak main reset je kalau kita nak asal balik, ataupun kita simpan je macam aku tunjuk tadi. Kita jangan tekan save ni. Kalau kita tekan save tu, nanti dia masuk dekat, contoh tadi aku buka mana yang baru kan. Dia masuk dekat sana.
kita tekan kita untuk save yang baru. Yang ni aku akan tulis ori. Okey. Okey, aku dah save. Jadi aku dah banyak aku dah ada 3 dah. Aku punya data. Contoh aku nak yang original ni masuk kat dalam CDI aku. Aku tekan je lah yang nak pandang ke bawah ni. Tiba-tiba aku rasa nak yang letup-letup punya kan. Aku rasa nak main letup-letup. Aku buka je yang letup-letup punya setting ni. Yang letup-letup ni kan. Aku masukkan je ke dalam CDI aku. Yang letup-letup ke apa macam aku cakap tadi. Yang ni tak berapa elok lah untuk enjin. Tapi yang ni kita nak show off boleh lah. Timing kuda kat sini ada timing kuda semua ni lah. Yang dah dibuat oleh sailor lah. Dan biasanya tak sama biasanya ikut tengok sailor lah. Jadi untuk yang ni lah setting ni. Biasanya akan ada soalan. Mode nombor berapa yang paling laju? Mode nombor berapa yang paling sedap? Okey, soalan tu sebenarnya kita tak boleh nak cakap sebab dia tak semestinya degree paling tinggi paling sedap ataupun paling rendah paling sedap. Yang ni bergantung kepada motor. Jadi untuk dapat result yang terbaik adalah dyno. Motor mesti naik dyno untuk dapat result yang terbaik lah. Untuk yang dah cakap dah biasa bawa motor dah boleh rasa motor tu macam mana kan. Biasa dia orang akan test satu-satu. Max 1 dia bawa, Max 2, 3 sampai 8 dia rasa paling sedap yang tu lah. Tapi untuk result yang terbaik adalah dyno lah. Kalau kita beli yang CDI yang tak ada boleh adjust degree ni, biasa dia ada max je. Biasanya dia orang akan pilih yang max paling terbaik. Contoh dia akan naik dyno, dia akan tengok keputusan dyno tu. Kini yang paling terbaik, contoh mode 4 yang paling cantik, dia akan beritahu lah 4 yang paling cantik. Tapi kita kena bayar dyno. Tapi untuk lagi cantik, kita kena buat tune balik lah. Tune ni akan buat balik. Kini dia akan ubah degree-degree ni mengikut kita punya motor sesuai macam mana. Yang tu biasa upah lagi mahal. Untuk yang dekat sini aku rasa aku dah tunjuk semua. Cuma dekat-dekat sini semua ni kita boleh adjust ikut kan. Tapi untuk yang tak tahu sangat adjust, bagi aku pakai je yang standard kilang punya reset ni. Asal CDI punya. Tekan je dekat sini. Contoh kalau kita dah beli yang macam ni, yang tak ada buat oleh seller, kita akan macam ni kita punya graph dia nanti. Kita kena try satu-satu. Biasa ada orang cakap bila kita tekan-tekan tu RPM paling tinggi, yang paling cantik. Yang tu aku tak pasti sebab benda ni memang kena dyno lah yang kita akan tahu result dia sebab dia punya ni tak sama. Okey, aku harap faham dengan penerangan yang aku bagi tu. Sedikit pasal CDI ni. Mungkin tak banyak yang aku dapat kongsi. Sebab mungkin ada yang aku terlepas pandang juga kan. Okey, mungkin akan ada soalan. CDI ni boleh ke pakai dekat Kris MR3? Sebab sekarang ni kan aku ada juga buat Kris MR3. Ikutkan CDI ni aku beli untuk Kris yang aku tengah buat projek sekarang. Aku beli untuk motor tu. Jadi aku fikir alang-alang tu aku boleh je nak try dekat Kris MR3 aku. Sebab tu aku beli yang jenis Wave 125 ni. Okey, untuk CDI ni, untuk pakai dekat Kris MR3, macam kalau ada tengok aku punya video sebelum ni, Kris MR3 ni dia akan ada 2 jenis CDI dia pakai. Satu 5 pin dengan satu lagi 4 pin. Okey, jawapan dia CDI ni boleh pakai dekat Kris MR3. Nanti aku akan buat satu video yang aku pakai dekat Kris MR3. Okey, untuk Kris MR3 4 pin sesuai pakai CDI ni, Wave 125 ni. Untuk yang 4 pin tapi kena pakai wire converter dia. Kita kena terbalikkan wire. Kalau ada tengok video aku pasal CDI Kris MR3 ni mesti faham lah. Sebab ni Wave 125 punya. Okey, ni Kris punya. Kris MR3 punya.
Nampak nombor 4 dengan 6, 4 dengan 6. Dia terbalik wire dia. Kalau tak terbalikkan wire, kita sambung direct terus. CDI ni mungkin boleh rosak lah. CDI dah lah mahal kan. Kita pakai dah rosak. Okey, untuk Kris MR3 yang 5 pin, nampak 5 pin ni, ikutkan dia boleh pakai je EF5 punya. Nak senang jangan beli W125. Kalau motor tu 5 pin, beli je EF5 punya. EF5 punya tak payah pakai wire ni, wire converter ni tak payah pakai. Kalau yang 5 pin, beli je EF5 punya, sambung je direct. Dengan dia ada warna merah wire satu kan, biasa dia akan tunjuk cara dia. Tapi kalau 5 pin nak pakai juga yang ni pun boleh. Nak pakai W125 pun boleh. Tak ada masalah. Cuma kena beli wire converter. Beli je wire converter. Okay, jadi yang dekat yang dengan aku sekarang ni, aku akan try dekat Kris aku. Kris aku 4 pin. Jadi sesuai lah W125. Tapi kalau Kris aku 4 pin, kalau aku nak pakai EF5 punya CDI Cozy, tak boleh. 4 pin nak pakai EF5 punya tak boleh. Ingat tu. Okey, aku harap faham. Terima kasih. Assalamualaikum.